tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 20 Sifat Hati yang Keji dan Terpuji, karangan Tuan Guru Haji Abdul Qadir Nikmat, Timbalan Mufti Negeri Kelantan. Kita masih dalam pendahuluan setelah kita melihat basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan ahli keluarganya dan juga semua yang mengikutinya sehinggalah ke hari kiamat. Kemudian barulah dia masuk kepada sedikit muqaddimah, pendahuluan. Kata pengarang wajib, yakni wajib pada syarak atas setiap orang yang berakal. Maknanya dia sebut berakal, terkeluarlah di sini orang gila. Tak termasuk orang yang gila. Maka orang gila tak wajib. Orang yang berakal wajib. Wajib tu pula wajib syarak, tuntutan syarak, bukan wajib adat. Dia adalah wajib yang syarak, perintah. Dan sampai umur. Satunya wajib tu atas orang yang berakal, yang keduanya sampai umur. Sampai umur bagi lelaki dan perempuan. Wajibnya sampai umur ni umur 15. Tempat kita kawasan Khatulistiwa, kawasan panas sejuk yang lebih kurang sama sepanjang tahun. So walidnya orang kawasan Khatulistiwa ni balik dia umur 15 Qamari, 15 bulan Islam. So kena tahulah anak kita lahir bulan apa dalam bulan Islam. Kalau dah sampai 15 tahun bulan Islam, katakanlah tak ada tanda-tanda lain lagi, dah dikira sebagai balik. Walaupun tak ada tanda lain. Satu, sampai umur, iaitu 15 tahun. Mungkin juga belum sampai umur 15, tapi ada tanda-tanda lain. Contoh, kalau lelaki ataupun perempuan, iaitu keluar mani, maka lelaki ataupun perempuan tadi dah dikira sebagai balik, walaupun umur belum lagi capai 15. Atau kalau perempuan datang haid, umur baru 9 tahun contoh, tapi dah datang haid. Nak kena pastilah darah tu pula betul ke darah haid. Itu tuan-tuan kena mengaji bab haid lah pula. Kita sebagai wali, kita sebagai ayah nak kena kenal lah. Ini darah fasad ke ataupun darah haid? Boleh jadi darah fasad, darah penyakit. Boleh jadi juga darah haid. So kita nak kena mengaji, nak kena kenal. Jadi kalau perempuan tu betul-betul darah tu adalah darah haid, walaupun umur dia belum 15, baru 13 katakanlah, baru 14, baru tingkatan 1, tapi dikira sebagai baligh, maka pada masa itu wajib kena tahu, kena kenal sifat-sifat mahmudah dan madmumah.
Maknanya sebelum daripada tu lagilah kena ajar. Supaya kenal sifat-sifat mahmudah ni yang 10 terutamanya. 10 mahmudah, 10 madmumah. Biar boleh bilang sebagaimana dia boleh bilang rukun solat. Solat sama dengan sifat-sifat mahmudah madmumah ni. Sebagaimana wajib solat, begitulah juga wajib menyucikan diri kita ni daripada sifat madmumah. Dalam Quran Allah Ta'ala tak sebut aqimus salah saja. Allah Ta'ala tak sebut wa atuz zakah saja. Allah Ta'ala tak perintah supaya kita buat amalan zahir semata-mata. Ada juga dalam Quran Allah Ta'ala sebut washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Syukur ni sifat batin. Ada ayat Allah Ta'ala sebut wa 'alallahi fatawakkalu. Allah Ta'ala suruh, perintah. Dua-dua tu perintah. Aqimus salah perintah, keluarlah hukum wajib. Wajib semayang yang 5. Dalilnya ambil daripada mana? Daripada Quran, daripada hadis. Kemudian ulama ijma' pula bahawa semayang 5 kali sehari ni adalah wajib. Sebab tu bila mengingkarinya adalah kufur. Adapun yang lain, contoh semayang apa? Semayang witir. Ada mazhab yang mengatakan wajib. Mazhab kita Syafi'i je tak wajib. Ada mazhab yang mengatakan semayang hari raya wajib. Mazhab kita je sunat. Yang tu khilaf. Khilaf tak apa, dia tak ijma'. Tapi bila ijma', maka wajib atas kita, tak boleh mengingkarinya. Ingkar, maka boleh jadi kufur. Dalam Quran dan hadis ada perintah yang macam tu. Perintah supaya kita buat. Perintah yang berbentuk fi'il amar. Kata kerja yang menurutkan suruh daripada Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat juga dalam Quran ada juga perintah tubu ilallah. Perintah supaya kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Perintah supaya kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu semua tu sifat batin. Datang dalam bentuk suruh juga. Suruhan daripada Allah, suruhan daripada Rasulullah. Dalam Quran sebut ma zahara minha wa ma batan. Maksiat ni ma zahara, apa yang zahir, wa ma batan, dan apa yang batin. Maksiat zahir maklum, tuan-tuan boleh jadi tak terlibat langsung kita semua ni dengan maksiat zahir. Tak ada seorang boleh jadi di kalangan kita ni yang berzina, yang mencuri, yang merompak. Tak ada keinginan pun dalam diri kita nak buat benda tu. Benci ada, bertambah-tambah benci kita kalau dengar maksiat-maksiat macam tu. Tapi riak tu ada. Allah Ta'ala kata ma zahara minha wa ma batan. Allah tak kata yang zahir saja, ijtanibu, tinggalkan, jauhi yang zahir, maksiat yang zahir. Tapi Allah Ta'ala sebut sekali yang batin. Yang batin ni lah yang sifat madmumah ni. Yang ni yang kita tak peduli. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kitab Minhajul Abidin disebut ada orang yang buat amalan-amalan sunat, tapi dia tinggal yang wajib. Contoh apa? Bangun qiyamul lail. Tuan-tuan, orang yang soleh yang baik-baik ni kalau boleh nak bangun qiyamul lail tiap-tiap malam. Padahal tidur benda mubah. Bukannya berdosa kalau kita tidur sampai masuk waktu subuh barulah kita bangun, pergi mandi, ambil wuduk, kemudian kita pun pergi sembahyang subuh berjemaah di masjid. Tak salah, tak berdosa pun. Sebab tidur ni benda harus. Begitu juga puasa hari Isnin, Khamis.
Lepas tu kalau datang pula hari Bid, Ayyamul Bid, hari putih, 13, 14, 15, puasa. Kalau kita tak puasa, kita makan pun tak ada apa. Tak salah, benda harus. Ni bukan tak bagi tuan-tuan buat ibadat ni. Ni nak cerita kesilapan yang berlaku pada kita dalam kitab Minhajul Abidin sebut. Dalam kita duk qiyamul lail bertahajud ni benda sunat. Kita pun tahu semayang sunat. Nama dia semayang sunat. Solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat apa lagi? Sunat hajat, solat sunat apa lagi yang kita dah buat? Sunat taubah dan sebagainya. Kita tak mengaji bab ikhlas. Ikhlas wajib. Dalam ayat apa? Ayat korban. Tuan-tuan duk baca, orang duk baca sekarang ni. Nak masuk waktu korban dah ni. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala kata tak sampai sama sekali pun kepada aku. Apa benda? Daging ke, darah ke, dah. Bukan itu yang menyampaikan apa yang sampai kepada Allah Ta'ala. Yang sampainya at-taqwa minkum. Taqwa tu sampai. Taqwa ni maknanya ikhlas kita kepada Allah Ta'ala. Beringat buat sesuatu amal ibadat ni, risau takut terpesong daripada yang lain selain daripada Allah. Hatta kalau orang tinggi ya, jawab dia, takut terpesong nak kepada pahala sekalipun. Tu orang tinggi tu. Kita tak sampai tahap tu lah, nak kepada pahala pun tak ada masalah. Bagi orang bawah-bawah macam kita ni. Cuma bagi orang tinggi selain daripada Allah tak salah lah. Nak cari pahala buat apa? Dia makhluk supaya kita juga. Nak pada syurga sebab apa? Dia pun makhluk supaya kita juga syurga ni. Dosa dan pahala ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala cipta. Dia jadikan neraka nak suruh kita pakat pergi ke syurga. Jadi dia juga adalah makhluk. Allah Ta'ala boleh aja nak tukar syurga ni jadi macam neraka, neraka jadi macam syurga. Kita gelar syurga dunia. Rumah saya adalah syurga dunia saya lah. Keluarga saya adalah syurga dunia saya lah. Rumah dia boleh jadi tak besar mana pun. 800, 900 square feet je. Tapi bahagia duduk dalam rumah tu macam syurga dah ada. Baiti jannati, rumahku adalah syurga. Ada orang yang duduk dalam rumah beribu-ribu square feet, 2 tingkat, 3 tingkat, tapi dia kata rumah aku macam neraka. Bukan syurga dan neraka itu pada saiz besar ataupun kecil. Nikmat itu dirasai oleh hati yang seronok, jiwa yang seronok. Jiwa yang seronok dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dah rasai dah nikmat syurga tu di dunia. Kan syurga tu jannatan, kata Allah Ta'ala dalam surah apa? Dalam surah Ar-Rahman. Jannatan, 2 syurga. 2 syurga yang mana ni? Ada ulama mengatakan yang pertamanya di dunia lagi dia orang dah rasai dah nikmat syurga. Iaitu syurga jannatul ma'rifah, syurga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak sebutnya ialah Allah Ta'ala sebut innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin dalam satu lagi ayat cerita tentang anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Bila mana mereka menghulurkan korban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah Ta'ala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Ta'ala hanya terima daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa ni sifat hati, bukan sifat zahir. Takwa duduk kat mana? Duduk dalam hati kita. Kita sebut saya orang bertakwa 10 kali pun, kalau takwa tak ada dalam hati kita, tak ada. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin sebut, kita boleh jadi jaga benda-benda yang sunat ni. Kita buat yang sunat-sunat ni. Tapi dalam masa yang sama, kita mengabaikan yang wajib. Mana yang wajib? Ni sifat-sifat batin itu. Yang mahmudah, yang madmumah. Yang madmumah ada dalam hati kita. Kita tak peduli buang. Kita sendiri tahu kita ada perangai uduh. Apatah lagi orang bagi tahu kita, suami aku ke perangai uduh.
Orang bagi tahu dah pada kita. Kalau kita nak insaf pun boleh insaf lah situ. Suami aku gak daripada muda, daripada mula kahwin sampai ketua panah barat. Perangai uduh tu. Kau tak sedar lagi. Jenis panah baran ni perangai yang tak boleh sabar dipanggil. Tak ada sabar tu dalam diri kita. Kau tak sedar yang kita ada nyakit. Parah gitu. Jenis tak sedar ada nyakit ni parah. Bukan setakat kita tahu kita ada penyakit panah baran ni. Benda kecil. Benda yang boleh selesai dengan mudah. Kadang-kadang jadi besar pada orang ni. Orang yang jenis ada penyakit panah baran ni. Benda tak ada apa pun kadang-kadang. Tapi dia jadi besar. Sebab apa? Sebab sifat dia panah baran. So kadang-kadang benda ni menghancurkan hubungan rumah tangga. Hubungan suami isteri hancur. Hubungan seorang ayah dengan anak hancur. Disebabkan oleh perangai ni. Perangai ni bawa sampai bila ni? Sampai ketua dah ada lagi. Sebab apa? Tak berubah. Tuan dah semayang sunat. Lepas maghrib semayang sunat, lepas isyak semayang sunat, sebelum isyak semayang sunat, sebelum orang bangun kita bangun dah duduk qiyamul lail. Mazmumah tak peduli. Ni kena tipu. Hidup dalam keadaan kena tipu dengan iblis. Yang sunat duk ambil kita sungguh-sungguh ambil, tapi yang wajib tak nak ngaji. Apa orang tanya sabar tak tahu apa benda sabar. Orang tanya ikhlas tak tahu apa benda ikhlas. Orang tanya taubat, rukun taubat pun tak tahu. Ni wajib ni. Fardu ain kena tahu ni. Kita tinggal, kita biar, tak tahu, nak taubat pun tak tahu. Tapi duk semayang. Duk ingat taubat ni ialah menangis. Menangis basah baju, taubat tu. Istighfar, siapa menangis, basuh baju, tu taubat tu. Siapa kata? Dia bukan syarat taubat. Menangis bukan syarat taubat. Menangis bukan rukun taubat. Istighfar bukan rukun taubat. Tuan-tuan kena mengaji dalam bab taubat, nak tahu apa rukun taubat. Tak menangis pun tak apa. Kalau kena pada rukun taubat, Tuhan terima taubat. Tapi menangis siapa basuh baju seluar pun tak kena dengan rukun taubat. Tak apa taubat. Tak diterima taubat tu oleh Allah Ta'ala. Dia panggil air mata buaya dipanggil. Itu tidak air mata keinsafan. Dia tak nak. Dia nak rukun-rukun taubat tu disempurnakan. Kalau tak sempurna, menangislah macam mana pun, dia tak panggil itu insaf. Dia tak panggil itu adalah taubat. Tapi kalau kena pada taubat, tuan-tuan tengok kisah. Bunuh 100 orang tu. Keluar saja daripada kawasan dia. Tak sampai lagi tempat dia nak pergi. Habis ampun dosa. Kita tak ada dosa sebesar tu sampai bunuh 100 orang ni. Tapi ingat, kalau tak kena dengan cara taubat yang agama ajar, tak akan terima. Walaupun dosa kita tak sebanyak dosa dia. Dosa dia 100 orang dia bunuh. Anak Adam dia bunuh. Tapi kerana kena dengan rukun taubat, walaupun dia tak sampai lagi tempat yang dinasihati supaya dia pergi, Tuhan dah kabul dah taubat dia. Ni ahli syurga dah, berebut dah malaikat nak ambil ni. Malaikat rahmat nak ambil, malaikat azab pun nak ambil. Siapa turun perintah Allah Ta'ala, ukur dia dekat dengan mana. Rupanya dekat dengan tempat dia nak pergi dah untuk baiki, nak islah diri dia. Ahli syurga. Tu tengok bila kena. Pas kalau kita tak mengaji bab taubat, sedangkan dalam Quran duk sebut tubu ilallah. Tubu ilallah ayyuhal mu'minun sebut. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah tu. Perintah ni bila sebut asal perintah, dia adalah wajib. Selagi mana tidak ada bukti yang menunjukkan dia berpaling daripada maksud wajib, maka dia wajib. Siapa yang tahu ni? Ulama tahu. Lepas tu jangan tinggal ulama. Ni penyakit hari ni juga ni. Penyakit zaman kita hari ni. Nak kembali kepada Quran dan sunnah saja. Tak nak pakai ulama dah. Kita dengar sekali dengar ayat tu sedap juga tu, betul lah. Nak kembali pada Quran dan sunnah. Quran dan sunnah saya sebut contoh. Wajiblah kau. Bila datang saja sirah amar, lafaz yang berbentuk amar, maka asal wajib. Al-aslu, asal pada amar ialah al-wujub, wajib. Saya sebut contoh. Dalam ayat hari Jumaat.
Surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au, fi'il amr. Fas'au, maka bersegeralah bila diseru. Seru yang mana ni? Azan kedua, khatib di atas mimbar dah. Pada masa tu Allah Taala perintah bersegera. Sa'a ni sepuluh orang sa'i Mekah. Orang sa'i ni macam mana? Dia berlari sikit-sikit. Berlari-lari anak. Kita punya orang azan kedua tu, duk alik kedah lagi kita. Perintah wajib tu, bukan perintah sunat tu. Sebab asal dia wajib, perintah. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, wa dharul bai'. Perintah juga, tinggal segala urusan jual beli. Tutup kedai. Kalau Mekah tutup kedai semua. Sebab apa? Orang azan nak baca khutbah dah. Maka tutup kedai. Kalau ada orang nak beli apa lagi pun, orang nak pergi ke masjid kan. Dalam perjalanan nak pergi masjid tu macam-macam lagi orang kita ni. Nak beli tasbih lah itu ini, dia jual sampai berjalan nak pergi masjid. Kedai tutup dah. Sebab apa? Tak boleh. Allah Ta'ala perintah, berhenti jual beli, wa dharul bai'. Ingat, depan nanti ada lagi perintah. Yang ni wajib kena tinggal, jual beli. Kemudian selepas selesai fa idza qudiyatis salatu, Allah Taala perintah, fantashiru. Bertebaran, bertaburanlah kamu semua mencari anugerah Allah Taala atas muka bumi, rezeki-rezeki Allah Taala. Fantashiru, perintah pula situ. Tiga-tiga tu perintah belaka tu. Nak tahu yang mana wajib tu? Tu hijau ulama, batu besar hijau ulama ni. Batu besar pahala dia. Batu besar kebajikan dia. Sebab apa? Dia yang tahu yang mana wajib, yang mana tak wajib. Sebab tu kita orang yang tak reti ni tengok fantasiru ko, tengok wasau ko, tengok wadaru ko, semua perintah belaka. Kalau nak kira asal agak wajib belaka. Tapi dah ulama kata fantasiru ni mubah. Perintah, tapi perintah atas jalan harus. Kalau tidak, tuan-tuan tak boleh duduk dah atas masjid lepas main Jumaat. Fantasiru, kena keluar belaka pergi cari rezeki belaka. Tapi ada kan yang duduk, iktikaf lagi yang duduk, baca Quran lagi yang duduk, zikir lagi yang duduk, tidur lagi dalam masjid kan. Kalau fantasiru tu bagi pada kita orang awam faham atas satu kaedah saja wajib. Jawab dia, tak boleh ada dah orang dalam masjid pada masa tu. Semua kena keluar pergi cari rezeki. Tu kerja siapa bagi tahu ni perintah ni mari daripada Allah Taala juga. Tapi yang ni atas jalan mubah, yang ni atas jalan wajib. Ulama tu yang ulama berijma, bersepakat. Kita nak tinggal ulama, tak jumpa jalan. Batu pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang hakiki, kita akan tinggal para ulama, kita akan ambil pandangan dan kata-kata para ulama. Mana-mana dia sebut kita nak kembali kepada Quran dan Sunnah saja. Ya zahir nampak betul, hakikatnya tak betul. Sebab ulama saja yang reti. Sebab tu kerja ulama ni besar, pahala dia pun besar, ganjaran Allah Taala pun besar. Cuma kalau dia tak kena besar juga. Kalau tak kena kaki sebelah duduk dalam neraka lah. Sebab apa? Duk ngajak orang kepada benda yang tak betul. Saya nak sebutnya ialah perintah Allah Taala dalam Quran. Ada yang perintah washkuru, bersyukurlah. Wajib tu. Wajib bersyukur. Mana boleh kita tak bersyukur? Maknanya lawan kepada syukur kufur. Kufur nikmat dipanggil. Kufur atas nikmat yang Allah Taala bagi. Layuk kau kita duduk atas muka dunia ni kufur nikmat Allah Taala. Layak kau kita duduk dalam nikmat, kita je berasa tak ada nikmat. Sebab apa? Kita tak belajar tentang apa itu nikmat. Sebab tu kita tak bersyukur. Kita bersyukur ni kita rasa bila kita dapat sesuatu yang kita nak, barulah kita bersyukur. Padahal banyak sangat benda yang ada di kita ni. Tak dapat benda kita nak pun, nyawa duk seduk ni, darah duk mengalir ni, orang lain duk kena penyakit, kita duk sihat walafiat ni. Tidak nikmat tu. Tak berasa tu nikmat. Tu kata tak ngaji. Ngaji tak ada nampak yang kita punya, semuanya anugerah Allah Taala. Bab tu kata wajib atas setiap orang yang berakal dan sampai umur. Wajib apa dia kena buat? Menyuci dan membersihkan hatinya. Hatinya hati seorang hati seorang yang berakal dan sampai umur tu. Dia wajib menyucikan dan membersihkan. Ni wajib kena cuci.
Daripada segala kekotoran madmumah tu. Cuci daripada apa? Daripada sifat-sifat yang tercela. Tercela yakni tercela pada syarak. Gitu. Bukan tercela tu pada pandangan masyarakat kita. Kadang-kadang syarak tak cela, tapi masyarakat kita cela. Dia nak sini pada formula ataupun pada ukuran syarak. Kalau syarak cela, maka cela. Walaupun masyarakat kita tak mencela. Baik. Daripada sifat-sifat yang tercela, yang merosakkan hati seorang tu, kemudian apa lagi yang dia kena buat? Dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, yakni terpuji pada syarak, yang menyelamatkan dirinya di dunia dan akhirat. Tu hasil daripada cuci, hasil daripada hias, maka selamatlah diri seseorang itu di dunia dan juga di akhirat. Nampak macam dia berjalan dia berlaku macam cuci dulu, lepas tu barulah hias. Nampak dari sudut teorinya gitu. Dari sudut teori nampak perintah ni ataupun ajaran yang kita belajar ni membersih dulu, bersih. Buang sifat riya, buang sifat kibr, buang sifat sifat hubbul jah, buang sifat hubbul mal, buang sifat hubbud dunya, buang sifat syarahut ta'am, buang sifat syarahul kalam dan sebagainya. Buang, lepas tu ambil bubuk pula dalam diri kita. Nampak macam gitu. Dari sudut teorinya dia cerita gitulah. Tapi dari sudut praktikalnya dia tak jadi gitulah. Bila kita dah buang sifat riya, maka dia akan ada sifat ikhlas. Bila kita buang dah sifat riya, maka automatik dia akan masuk ikhlas. Sebab dia berlawanan. Selagi mana dia ada riya, maka tak ada lah ikhlas. Sebab tu nak kena riya ni macam mana? Apa benda yang berlaku dalam diri kita ni, kita kena kenal. Ni nama dia apa ni? Duk nak kepada ni, duk nak pada ni, buat semayang, puasa, zakat ni. Betul-betul dah kau kerana Allah ataupun kerana yang lain selain daripada Allah? Takut orang celah, takut orang sebut-sebut kita. Mana dia ni? Ni AJK tak mari masjid ni. Mari masjid. Tu tak ikhlas lagi tu. Mari masjid sebab apa? Sebab kita kat AJK masjid, AJK surga, kita kena pergi masjid. Nak jadi AJK sangat, orang kena mari masjid lah. Tu sebab kerana jadi AJK. Sebab kerana takut orang kata. Tinggal tu sebab takut orang kata. Tak buat sesuatu tu sebab takut orang kata. Tu tak ikhlas lagi. Ikhlas ni apa benda? Depan nanti dicerita bab ikhlas. Cuma kita ni ringkas sangat-sangat. Ringkas sangat-sangat, pendek sangat-sangat. Sebab dia nak suruh mudah kita orang awam ni mengaji. Habis tak banyak muka surat pun, lebih kurang 50 lebih ya muka surat dia. 56 muka surat lah. Kira kalau paling tidak gugurlah tuntutan fardu ain atas kita. Maknanya kena dah kita. Takabur ni apa, riak ni apa. Lepas tu pakai usaha cari jalan untuk buang lah. Sebab dah kena dah. Ni nama dia takabur. Habislah takabur. Sifat yang tak layak ada pada kita. Selama ni kita duk takabur. Bila kita dah kena, cuba cari jalan untuk buang. Buang sifat takabur tersebut. Baik. Jadi benda ni dia berjalan serentak. Nampak saja macam berasingan. Tapi dia berjalan serentak. Bila kita cuci hati kita daripada sifat yang tercela pada syarak, maka dia masuk dalam hati kita sifat mahmudah. Sifat yang terpuji pada syarak. Kita buang sifat takabur kita, masuklah sifat tawaduk. Kita tengok sekarang ni tak ada tawaduk lagi kita. Makin kita mengaji makin sombong. Tak kena tu. Makin mengaji makin sombong kita. Makin nampak orang tak kena belaka. Makin nampak orang ni tak kena, orang ni tak kena, orang ni buat tak betul, orang ni buat tak betul. Tu maknanya tak kena tu pada mengaji kita tu. Pada kita mengaji tu tak kena. Tengok pula kita nak kata orang ni tak kena, orang ni tak kena. Dalam bidang apa? Dalam bidang usuluddin, kau dalam bidang fiqh, kau dalam bidang tasawuf.
Kalau dalam bidang usuluddin sekalipun, tengok dulu dia ni cabang usul ke furu'. Usuluddin ke furu'uddin. Dia persoalan usul ke dia persoalan cabang. Kalau persoalan cabang yang ulama khilaf tak apa. Kalau persoalan usul yang tu satu jalan je. Dia tak ada jalan 2, 3 dalam bab akidah ni. Kita hanya pegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah tak pakai. Mu'tazilah tak pakai kita, Jabariyah tak pakai, Qadariyah tak pakai, Syiah tak pakai kita. Kita pakai satu jalanan saja, itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa benda? Mengaji dalam usuluddin nak tahu yang usuluddin. Lepas tu kena tahu pula furu'uddin. Yang furu'uddin tu yang berkhilaf di kalangan ulama usul juga. Lepas tu kalau dalam fiqh, orang ni mengajar gini, orang ni mengajar gini. Kita tengok orang ni buat gini, kita tengok orang ni buat gini. Yang tu jangan duk celah. Sebab fiqh ni sangat-sangat luas. Fiqh sangat-sangat luas. Saya sebut dah contoh hari tu. Contoh, kalau ada tempat kita. Kalau ada tempat kita bangun daripada i'tidal. Bangun daripada i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Tengok orang sebelah kita sami Allahu liman hamidah gini dia. Kita kata sesak dah dia ni. Jangan. Fiqh tu. Fiqh ni sangat-sangat luas. Kita tengok orang buat lain sikit daripada kita. Kita kena tahu bahawa dia buat tu ada sandaran lagi. Walaupun kita tak bertemu lagi dengan pendapat gitu. Macam mana dia ni semayang tengok tidak boleh letak tangan di dada juga ni. Kita dah buat selama ni daripada mula kita kenal semayang. Tak ada lah kita letak kita letak tangan di dada ketika tidak. Tapi tiba-tiba tengok ni Wahabi lalu kita. Sebab apa? Kita ngaji dengan ustaz tu cerita Wahabi juga kita pun Wahabi lalu. Sabar. Ni dalam bab fiqh. Bab fiqh sangat-sangat luas. Apatah lagi keadaan kes yang saya sebut tu, dia tak ada nasarih. Tak ada nasarih dalam hadis yang Nabi cerita bangkit daripada i'tidal, letak tangan di dada. Cuma ulama ambil faham daripada siyaqul hadis, daripada lenggok percakapan hadis Nabi. Qiyam ni Nabi ajar, waktu nak semayang Nabi kata fakabbir, Nabi suruh takbir. Kemudian Nabi suruh letak tangan di dada. Letak tangan tu pun khilaf dah. Tuan-tuan yang ada bergaduh pula bab letak tangan. Letak tangan satu yang Nabi ajar ialah belakang sama belakang. Yang ni atas ni. Kemudian yang ni belaga. Yang kedua belaga ni, belaga pergelangan. Gini. Lepas tu atas sikit pada ni. Peluk tak ada. Sagi Allahu Akbar peluk tubuh. Peluk tubuh cara orang gedebek. Cara orang sombong. So peluk tubuh tak ada. Paling-paling pun pegang pergelangan tangan. Ataupun pergelangan sama-sama dengan pergelangan. Tak pegang. Ataupun atas tangan dengan tangan. 3 tu yang ada. Sebab tu kalau tengok orang pegang macam mana pun, jangan ada peduli. Sebab apa? Luah fiqh ni. Lepas tu kadang-kadang kita tengok, tak letak tangan dia. Tak apa. Jangan pelik. Sebab ada lagi dalam fiqh. Cuma nak sebutnya, lepas i'tidal. I'tidal ni ada ulama kata, dia adalah perbuatan kita kembali daripada rukuk kepada qiyam semula. Maka ulama ambil faham, qiyam tadi Nabi suruh selepas takbir letak tangan di dada. Maka bila dah kembali kepada qiyam, letak tangan baliklah di dada. Lepas tu ada ulama kata, letak kembali bila dia i'tidal, letak tangan semula di dada. Tu ada orang buat gitu. Ada ulama ambil faham daripada hadis tersebut, qiyam i'tidal ni adalah satu rukun pendek. Dia hanyalah rukun kita berhenti seketika untuk ke rukun berikutnya, rukun panjang berikutnya itu sujud. Maka tak samalah dengan qiyam. Qiyam tadi rukun panjang, rukun utama. Maka qiyam tadi memang Nabi suruh gitu. Adapun i'tidal, i'tidal ni berhenti seketika, tamakninah seketika untuk ke rukun panjang yang berikutnya itu sujud. Maka tak perlu sama dengan qiyam waktu kita baca surah tu. Maka kita yang ambil pandangan tersebut, tak adalah isbal tangan kita, irsal tangan kita duduk tepi tu. Dua-dua ada jalanan. Sebab tu tengok orang orang buat perkara yang berkaitan dengan fiqh, tak payah celak. Dia tak baca kunut, kita baca kunut. Dia duduk tasyahud secara tawarruk, kita duduk tasyahud cara kita. Dia duduk dia berdoa, kita tak berdoa. Dia berzikir, kita tak berzikir, dan sebagainya lah. Kita waktu Allah majirna, barulah kita bergerak, tubuh kita tukar. Dia dah sudah salam juga,
pakai bika bangun lalu. Tak apa, tu fake. Jangan duk cati, jangan duk celok. Semua ada jalanan belakang. Ni kadang-kadang bila kita mengaji makin jadi sepik. Makin jadi sepik. Tu kadang-kadang sebab orang mengajar tu dia tak buka untuk orang tengok keluasan tu. Penjelasan tu tak seluas, tak seluas yang dibahaskan oleh para ulama. Tu bergantung kepada tahap ilmu yang ada pada para asatizah lah pula. Menyebabkan orang dengar tu dapat sepik, tak betul belaka. Jadi orang tengok orang lain tak betul. Ni tak betul ni, ni Wahabi ni, ni sesat ni, bid'ah dan sebagainya. Dia jadi gitu. Jadi kalau contohnya makin kita mengaji makin menyombong, tu tak kena tu. Ada benda tak kena. Bila kita mengaji makin nampak orang ni tak betul, ni tak kena, ni tak betul, ni tak kena, maka kena muhasabah diri kita. Betulkah orang tak betul? Ataupun sebenarnya kita yang tak betul? Takut-takut yang sebenarnya kita yang tak betul. Orang yang duduk buat macam-macam ni tuan-tuan, dia mengaji tu. Kita tengok tiba-tiba pocik ni tak baca kunut. Dulu dia baca kunut sebab dia mengaji tu. Kalau dia tak mengaji ni sama dengan kita. Kita pun mengaji juga, cumanya kita follow apa yang kita duk amal selama ni. Cuma nak beritahunya, kenapa dulu dia baca kunut, sekarang ni tak baca kunut? Sebab dia mengaji. Jangan kata, mu ni tak pandai, aku jahil, kamu tak mengaji, kau kunut kan ada. Jangan gitu. Sebab ada jalanan masing-masing. Sebab tu benda-benda khilaf kita tak perlu untuk menuduh orang tersebut begini. Kita mengaji tambah-tambah pula ilmu yang kita duk hadap ni, ilmu tasawuf. Belajar ni kata Syekh untuk lihat diri sendiri. Untuk tengok diri kita. Adakah lagi dalam diri kita ni sifat riya? Adakah lagi dalam diri kita ni sifat pemarah? Ada lagi tak dalam diri kita ni sifat angkuh, kita panggil ego, kita panggil selfish ke apa? Tak kira lah nak panggil apa sekalipun. Ada lagi tak dalam diri kita ni sifat azamah? Ada lagi ke dalam diri kita sifat-sifat yang lain lagi? Cintakan dunia, cintakan harta dan sebagainya. Kalau kita berasa ada, maknanya kita kena cari jalan untuk buang sifat tu. Sebab dia termasuk dalam benda yang wajib kita kena cuci. Kalau tak cuci, jawab dia tak selamat diri kita ni dunia dan akhirat. Dunia pun tak selamat, cuma boleh jadi tak nampak selamat ada. Di akhirat nyata tak selamat. Sebab Allah Taala sebut dah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tu qalbin salim tu dia ada lawan dia. Bila Allah Taala kata kecuali yang datang kepada aku nanti dengan hati yang sejahtera. Maknanya ulama kata yang datang dengan hati sejahtera selamat, maknanya yang datang dengan hati yang tidak sejahtera. Qalbun marid, maknanya tak selamat. Lawan kepada salim iaitu sakit. Salim tu maknanya sejahtera, selamat, sehat walafiat hati dia. Yang tak selamatnya lah yang sakit. Hati yang berpenyakit. Yang ni sebenarnya lebih bahaya lagi. Kalau kita reti, kalau kita ambil faham, lebih bahaya berbanding dengan penyakit zahir. Penyakit zahir saya sebut banyak kali dah. Penyakit zahir walau seserius mana pun doktor pakar dunia kata tak ada ubat dah, ayah pocik ni. Atau kita ni sendiri kata tak ada ubat dah. Penyakit ni tak apa, mati sembuhlah penyakit tu. Maknanya dia akan sembuh dengan mati. Kalau dia ni merebok makan tubuh kita sikit dia makan katakanlah. Jangan pusing, mati dia berhenti lah. Tak ada kata mati dia bergerak lagi dah. Mati acuh lah tubuh kita habis, tak ada. Tapi ingat, mati kalau bawa takabur, mati bawa hasad, mati bawa hubbud dunya, mati bawa penyakit-penyakit mazmumah batin ni, tak selamat kita di akhirat. Mu nak jadi Tuhan kau? Kibir. Kibir ni Allah Ta'ala bagi tahu dah. Al-kibriya uridai, pakaian aku. Mu jangan ambil pakaian aku. Pakaian sultan mana boleh kita ambil? Walaupun kita tak ambil hadiah, kita tepah suku di Kedah. Kita pun orang kaya katakanlah, pergi buat suku di Kedah, tepah di Kedah, harga beribu-ribu kita tepah. Nak pakai juga sebagaimana sultan ataupun sebagaimana yang di Pertuan Agong pakai. Tak boleh, sebab pakaian dia je.
Kita tepuh habis puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Tukang jahit yang sama dengan tukang jahit di Raja. Boleh tak kita pakai? Hari dia pakai, kita pakai juga. Sebiji serupa. Bubuh juga pangkat serupa dengan dia. Tak boleh. Kalau nak kira, kita tengok apa pangkat-pangkat apa, pangkat hari askar, hari tentera kau yang dia pakai tu. Penuh di baju dia sebagai yang dipertuan. Dia tak lalu apa-apa ujian pun tu. Tapi dia boleh pakai. Boleh tak Panglima Malaysia nak pakai serupa dia? Tak boleh. Seorang dia yang boleh pakai. Kita ambil rebut sifat takabur Allah Ta'ala buh di kita. Jadilah seorang yang sombong kita di dunia ni. Sifat ni kalau kita mati kat bawah pergi ngadap Allah Ta'ala lah. Tak kenal diri. Orang yang tak kenal diri itu dia panggil. Sebab apa? Muhamba sombong. Sepatut hamba ni gak menghina diri. Patut hamba ni. Macam mana orang kerja sebagai hamba? Macam mana orang kerja sebagai bibi? Tak ada dengan tuan dia cakap dah. Walaupun dia nampak betul. Kadang-kadang katakanlah tuan rumah suami isteri bergaduh. Dia nampak tuan-tuan duk tengok dalam cerita kan. Kadang-kadang bibi nak bersuara. Kena sergah je dengan tuan rumah. Mu tak payah sibuk, mu hanya bibi je. Aku bayar gaji kau semua. Supaya kita ada sini. Kita hamba dibayar oleh Allah Ta'ala untuk buat amal pada dia. Tiba-tiba kita ambil sifat takabur di diri kita, menyombong kita. Menyombong dengan bini, menyombong dengan anak, menyombong dengan sahabat-sahabat, menyombong dengan jemaah masjid surau, menyombong. Mentang-mentang kita rasa kita soleh. Tak ada apa-apa amal ibadat. Tak membentuk diri. Ni benda ni nak cabut buang dalam hati kita. Cabut ni rasa damai. Cabut buang yang ni kita akan rasa damai kita dengan Allah Ta'ala. Mazmumah ni yang menyebabkan kita celaru dalam hidup kita. Bila mahmudah, hidup kita damai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Isyak dah nak berhenti. Allah Ta'ala berfirman. Jadi dalam muqaddimah ni dia sebut sikit lah. Nak buang sifat mazmumah, nak bersihkan dia ni, nak cuci, nak masuk pula dengan sifat mahmudah ni. Ada dalil ke? Ada dalil. Antara dalilnya ialah dia kata wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Itu dia sebut satu dalil. Belakang nanti ada satu lagi, ada 2-3 dalil lagi. Lepas tu dia masuk hadis sikit, nak suruh kita ni terima bahawa apa yang dia sebut tu memang betul-betul wajib pada syarat kita kena ngaji. Kita kena cuci dan kita kena hiasi diri kita dengan sifat-sifat tadi. Pada tu dulu untuk malam ni, sambung akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.